Assalamualaikum dan selamat petang. Saya ucapkan kepada semua peserta bengkel video Anugerah Guru dan KMR yang dianjurkan oleh Persatuan Eventi Bagan Datuk, PIBDP dan juga Majlis Guru Cemerlang Bagan Datuk. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan dua panel kita pada hari ini, iaitu Puan Kogilavani, anak perempuan Jaganaden dari sekolah SJKT Barati, dan juga Puan Arvina, anak perempuan Subramaniam dari SJKT Tun Sambatan. Tanpa melengahkan masa, saya akan menyerahkan bengkel kita pada hari ini kepada Puan Kogilavani untuk memberi penerangan berkenaan slot kita yang pertama, iaitu kandungan video. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey, baik. Terima kasih. Baiklah. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Saya harap anda boleh dengar suara saya, ya? Okey, boleh dengar. Okey, baik. Terima kasih. Baiklah. Izinkan saya mulakan dengan sebuah pantun. Ingin rasa memakan kari, kari cendawan batang keladi. Girang rasa tidak terperi, bertemu rakan yang baik budi. Baiklah, salam sejahtera saya ucapkan kepada pengerusi majlis. Yang berusaha, tuan-tuan pengetua, guru besar, penolong-penolong PPD, pegawai-pegawai SISC+, rakan-rakan guru cemerlang, rakan-rakan dari Persatuan Inventif Bagan Datuk Perak, PIBDP, dan guru-guru sekalian. Bersyukur kita dapat bertemu pada hari ini untuk mengetahui lebih lanjut lagi tentang video untuk hari video inovasi dan juga KMR. Jadi saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada pegawai-pegawai PPD yang memberikan kami peluang pada hari ini untuk berkongsi maklumat berkaitan dengan video. Jadi baiklah, tanpa melengahkan masa, saya akan beralih kepada kandungan video Hari Anugerah dan juga KMR. Baiklah, ini adalah dua kandungan kita pada hari ini, iaitu saya akan menerangkan tentang maklumat dan kandungan video. Kemudian rakan saya, Cikgu Arvina, akan menunjukkan contoh rakaman video dengan menggunakan green screen dan juga PowerPoint yang mudahlah. Baiklah. Okey, video di sini kita akan lihat dari dua aspek yang berbeza, iaitu video untuk inovasi dan juga KMR. Cuma kandungan dia saja akan berbeza sedikit, tapi aspek-aspek yang kita perlukan adalah sama sahaja, ya cikgu-cikgu. Kalau kita lihat di sini, saya akan terangkan kepada anda dari segi 8 aspek yang penting yang kita akan lihat, ya, yang perlu ada dalam video inovasi dan juga KMR kita nanti. Yang pertama, siapa-siapa boleh catat, ya. Kita ada 8 aspek pertama yang dalam storyboard kita tu. Yang pertama ialah montage. Yang kedua ialah pencapaian dan kecemerlangan. Nanti saya akan masuk satu demi satu, ya cikgu-cikgu. Kemudian wow factor bahan inovasi kita. Yang keempat, objektif dan masalah yang telah dikenal pasti di sekolah. Kemudian idea inovasi ataupun penyelesaian yang kenal pasti, ya, iaitu bahan inovasi kita tu dia menyelesaikan macam mana diselesaikan masalah kita nanti. Kemudian dapatan, okey, kita akan ada dapatan nanti, ya, sama ada inovasi kita dan bahan kita tu berjaya ataupun perlu penambahbaikan. Okey, kemudian kita ada cerita kejayaan dan juga tindakan seterusnya. So 8 aspek ini kita boleh gunakan untuk video inovasi dan juga KMR. Baiklah, yang ini adalah aspek yang pertama, iaitu montage. Okey, saya harap boleh tengok di skrin, ya, anda. Baiklah, persembahan video hendaklah mengikut spesifikasi yang ditetapkan
Jadi boleh rujuk dekat Smart Inventor kita di situ, okey, boleh explore. Di situ kita ada spesifikasi ya macam mana kita punya tempoh masa dan juga resolusi kita ya, minimum kita HD 720 pixel. Nanti kawan kita Cikgu Arvina akan terangkan macam mana ya recording video nanti. Okey, sebab kalau kita ambil recording yang pixel rendah nanti blur video kita. Kemudian montage kalau kita lihat di sini adalah satu aktiviti kita gunakan potongan gambar daripada pelbagai sumber. Maknanya gambar-gambar aktiviti kita tu, gambar bahan inovasi dan juga aktiviti kita montagekan dia, maksudnya kita cantumkan dia supaya dia menarik dengan susunan yang teratur. Supaya bila juri lihat anda punya video impression mereka tu wow canggihnya macam itulah. Okey. Jadi montage sangat penting. Dalam kandungan montage kita lihat dalam montage kita perlu ada tajuk iaitu tajuk inovasi kita. Okey. Jadi rakan-rakan bolehlah pilih tajuk yang something different. Okey, boleh guna akronim. Lebih baguslah kalau boleh guna akronim. Kemudian nama anda, okey, nama cikgu-cikgu, nama sekolah dan juga jawatan. Kalau ada jawatan yang tertinggi lah yang cikgu ada di sekolah boleh masukkan dalam kandungan montage. Baiklah, ini contoh montage, boleh lihat di situ ya. Yang sebelah yang ada gambar saya individu itu adalah untuk inovasi guru. Okey, yang sebelah lagi tu adalah inovasi yang murid-murid masuk. Jadi beginilah susunan montage kita nanti. Untuk muka depan ada nama sekolah, okey, background tu untuk latar belakang tu cikgu-cikgu boleh ikut kreativiti masing-masing lah sebab semalam pun ada rakan-rakan kita ada share contoh-contoh muka depan ataupun cover untuk dokumentasi boleh gunakan untuk video juga. Jadi kalau ada QR code ataupun bahan-bahan maklumat berkaitan dengan inovasi kita bolehlah letakkan di paparan hadapan video kita nanti. Itulah montage yang first kali. Permulaan video kita mulakan dengan susunan yang sebegini. Jadi logo-logo yang berkaitan kalau cikgu ada boleh gunakan. Pastikan gambar kita tu dalam pixel yang bagus supaya bila kita besarkan gambarnya tidak pecah. Okey, di situ ada tajuk, boleh letak di situ tajuk, nama sekolah, gambar kita, jawatan, kemudian maklumat-maklumat yang berkaitan. Okey, di yang sebelah sana tu ialah murid-murid dari SJKT Bharati lah. Contoh, cikgu boleh rujuk di sini. Okey, nanti kami akan share juga. Okey, baik. Ini aspek yang pertama ya, montage. Okey, kita beralih pula ke bahagian pencapaian dan kecemerlangan. Okey, bahagian sini juga kita akan buat montage juga tapi berkaitan dengan pencapaian dan kecemerlangan kita. Kalau cikgu masuk ikut kumpulan, bolehlah masukkan yang murid-murid sekali lah maksudnya ataupun rakan-rakan kumpulan anda punya pencapaian pun boleh masukkan dalam bentuk montage. Letak dalam satu slide or something. Okey, cantumkan gambar-gambar, sijil, kemudian piala, trofi atau ada dapat wang tunai, ada lain-lain hadiah, bolehlah masukkan di situ ya. Nanti gambar tu nampaklah cantik. Contoh di sini, selalu kalau kita lihat ya, di bahagian pencapaian ni cikgu-cikgu kerap terlupa untuk masukkan peringkat sekolah. Tapi bila kita pergi aspek penjurian, setiap peringkat tu ada markah. Jadi cikgu-cikgu pastikanlah dalam video tu nanti bermula dari peringkat sekolah ke peringkat daerah, beralih ke peringkat negeri dan juga peringkat kebangsaan atau antarabangsa. Cikgu Saiful ya. Cikgu Saiful ada tanya soalan. Pencapaian inovasi ke? Tak semestinya cikgu. Mungkin cikgu ada pencapaian yang lain. Contoh di sini, cikgu pernah jadi facilitator ke? Pernah jadi mentor ke? Hakim pertandingan? Apa-apa saja. Kalau seboleh-bolehnya 3 tahun terkini lah cikgu. 3 tahun terkini, di sekolah pasti kita ada jawatan, betul kan? Jadi surat lantikan ke bolehlah jadikan sebagai bukti nanti. Sebab kita nak evidence kan? Evidence bergambar
dan juga surat menyurat, sijil, lampiran tu sangat penting. Okey, jadi pastikan cikgu ya, kali ni pastikan peringkat sekolah tu ada. Di sini saya berkongsilah dengan anda ya, serba sedikitlah saya punya pencapaian. Jadi peringkat sekolah, ketua panitia apa yang kita buat? Jadi program kita tu ada gambar ke, pernah terima anugerah ke, letak gambar dia. Kemudian peringkat daerah, okey, task force kita, daerah bahasa Inggeris, task force bahasa Inggeris. Kita adalah laksanakan aktiviti, so apa pencapaian kita masukkan. Kemudian pengurusi majlis guru cemerlang, apa yang kita buat. Setiap itu kalau seboleh-bolehnya dapatkan gambar. Gambar tu kita kata one picture speaks 1,000 words. Jadi setiap gambar tu boleh menerangkan peribadi kita. Jadi gambar tu sangat-sangat penting. Inilah serba sedikit susunan. Atas semestinya jawatan, cikgu bawa anak murid tapi cikgu dapat sijil, bawa contoh pengiring, guru pengiring, jurulatih, cikgu boleh gunakan. Ya Cikgu Amira, ada apa saya boleh bantu? Cikgu Amira ada soalan ke? Okey, tak apalah, saya beralih ya. Kalau ada soalan cikgu boleh post dekat messages di Google Meet, nanti saya akan cuba jawab lah. Kalau tak nanti kita minta rakan-rakan lain boleh kongsikan maklumat mereka. Okey, ini adalah contoh-contoh pencapaian. Gambar ni nanti kita akan jadikan dia sebagai montage lah untuk video kita. Jadi video kita tak lama ya cikgu, video kita just 5 to 10 minutes. Kadang-kadang bila kita masuk, bila kita upload di YouTube, dia akan makan lagi 1 minute. Dia akan tunjuk extra 1 minute. So jadi kemungkinan cikgu boleh around 9 minutes and 30 seconds saja boleh video. Bila upload dia jadi 10 minutes sebab kita ada potongan markah ya, kalau video tu melebihi durasi yang diberikan nanti ada penalti markah pula. Jadi inilah contoh ya. Contoh murid menang, cikgu menang, bolehlah letak di situ. Apa-apa saja pertandingan. Kalau yang inovasi tu lagi baguslah kalau ada yang inovasi. Jadi yang ni aspek yang kedua iaitu contoh pencapaian dan kecemerlangan. Okey. Cikgu, tadi saya dah bagi tahu ya untuk inovasi kepimpinan pula ya, kalau untuk guru besar dan juga pengetua yang ingin masuk kategori tokoh kepimpinan semua, jadi mereka akan buat untuk aspek yang lebih luas. Okey, mereka perlu aspek dari segi kurikulum, hal ehwal murid dan co-kurikulum. Jadi ini adalah contoh untuk tokoh kepimpinan, guru-guru besar atau pengetua-pengetua siapa yang bakal ya menjadi tokoh kepimpinan kita. Ini adalah contoh. Untuk montaj sekolah, guru besar bolehlah tunjuk pencapaian sekolah secara umum, lepas tu pencapaian guru-guru dia ataupun latar belakang sekolahnya di mana, pengenalan sedikit tentang sekolah. Kemudian di bahagian di sini pula pencapaian dari 3 aspek tadi itulah, sebab kalau guru besar dia punya bidangnya luas ya cikgu-cikgu. Kalau penolong kanan yang nak masuk pertandingan, ambillah aspek bidang mereka. Kalau penolong kanan pentadbiran, apa pencapaian dari segi pentadbiran mereka. Okey, ini adalah contoh yang saya kongsikan lah. Kalau ada pencapaian macam ni, nanti tulislah yang guru besar dan pengetua juga perlu bermula dari peringkat sekolah juga. Jadi pastikan peringkat sekolah tu tak ketinggalan dalam dokumentasi dan juga video. Okey, kemudian kita beralih pula ke arah aspek ketiga iaitu faktor wow. Ni saya rasa 2 hari lepas pun ada rakan-rakan kita explain tentang faktor wow dalam bahan inovasi kita. Ini yang kita perlu ketengahkan sebelum kita memperkenalkan bahan kita tu. Apa yang specialnya bahan kita berbanding dengan rakan-rakan yang lain yang menjadi perhatian supaya juri tu fokus kepada inovasi kita. Ini saya berkongsilah serba sedikit yang saya punya inovasi di sini ya. Faktor wow iaitu bahan saya ni boleh digunakan atas talian dan juga semuka. Sebab kita sekarang ni kan menggunakan flip classroom, jadi murid akan belajar di rumah, explore di rumah, kemudian akan bersambung di sekolah. Jadi bahan ini boleh digunakan untuk self-access learning.
Macam ni lah kita akan terangkan. Kemudian memenuhi syarat PBL iaitu Project Based Learning. Jadi seboleh-bolehnya bahan kita tu kalau boleh dijadikan Project Based Learning, cikgu tunjukkan dalam video nanti. Macam mana kita akan jadikan bahan inovasi kita tu different from the others. Kemudian yang ketiga, dalam bahan inovasi saya ni, murid yang menjadi admin untuk menjaga dan melaksanakan aplikasi tersebut. Kalau selalunya kita lihat di kelas, selalunya cikgu yang uruskan bahan-bahan aplikasi ni, murid hanya melaksanakan. Tapi di sini, untuk bahan saya ni, murid yang jadi admin, dia yang bagi instruction, kemudian dia dapat result, dia yang akan bentangkan siapa yang menang dan memberi keputusan macam itulah. Sebab kalau kita lihat yang revolusi IR 4.0 tu, murid kena jadi macam pentadbir lah, dia boleh melaksanakan semuanya secara independen, berdikari. Kemudian kalau kita lihat yang keempat, selalunya kita akan jalankan pameran inovasi di peringkat sekolah. Ya, maksudnya bahan-bahan PBL tu kita akan buat pameran lah, pameran inovasi di peringkat sekolah. Itulah contoh. Jadi cikgu-cikgu mungkin ada lagi wow kan, bahan-bahan cikgu tu lagi wow, cikgu boleh explain dalam video nanti. Apa yang special point form tu, tapi cikgu explain, buat penerangan yang teliti lah tentang apa yang wow-nya cikgu punya bahan itu. Okey, ini contoh, okey, gambar. Okey, gambar ini kita boleh lihat ya, pameran secara kecil-kecilan di sekolah, kemudian murid melaksanakan project based learning. Gambar di sebelah sana yang dua gambar yang kecil tu merujuk kepada murid menjadi admin kepada aplikasi tersebut ya. Mereka yang launch aplikasi tersebut dan mendapatkan keputusan. Jadi semuanya adalah di bawah murid lah. Cikgu hanya jadi facilitator sahaja. Okey, baik. Seterusnya, lepas kita terang apa dia wow-nya kita punya bahan inovasi, kemudian kita sebutkan ataupun kita kongsikan ya apa masalah dan objektif kita bentuk atau mereka bahan tersebut. Kalau contoh di sini saya bagi dua contoh lah ya. Murid tidak minat terhadap bahasa Inggeris yang berbentuk tradisional macam dulu kan, chalk and talk, tulis saja. Kemudian pencapaian murid kurang dalam mata pelajaran bahasa Inggeris. Saya rasa selalunya kita buat ABM lah kan untuk mengatasi masalah. Tapi macam mana kita nak terangkan dalam video kita yang 10 minit sahaja. Jadi cikgu tak bolehlah lama, pastikan semua aspek ini ada dengan memenuhi tempoh masa yang diberikan, iaitu 10 minit. Okey, contoh macam ni lah ya cikgu. Boleh masukkan objektif, kemudian cikgu letak point form saja pun boleh, tapi cikgu explain secara mendalam apa yang apa harapan cikgu mewujudkan bahan inovasi tersebut kepada murid-murid. Mungkin kalau yang kepimpinan tu ya, yang untuk guru besar dan pengetua, jadi objektif dan masalah ni akan lebih luaslah kepada sekolah. Cikgu boleh pilihlah nak bidang kurikulum, hal ehwal murid ataupun kurikulum. Ataupun cikgu ada ketiga-tiga boleh sahaja, tak ada masalah. Tapi cikgu kena pandai-pandai bahagikan masa untuk slide supaya dia tak drag lama sangat dekat satu slide yang sama. Okey, jadi ini contoh objektif yang kita boleh gunakan nanti. Okey, kemudian penyelesaian dan idea inovasi. Jadi masalah kita dah ada, macam mana bahan inovasi kita ni akan membantu. Jadi macam ni lah cikgu buat paparan bahan cikgu. Okey, apa main semula ke, dia punya aspek main semula, kenapa ada dia punya tarikan elemen-elemen dalam inovasi tu kita masukkan di sini. Kemudian cikgu terang macam mana bahan tersebut selesaikan masalah cikgu di sekolah. Jadi ini point form saja diletakkan di sini. Cikgu boleh buat penerangan masa recording nanti. Nanti Cikgu Arwina akan kongsikan macam mana kita nak buat recording dengan point form sahaja. Okey, ini adalah contoh penyelesaian masalah untuk tadi, yang ni untuk inovasi ya Cikgu. Dua slide berbeza ya, yang ini untuk inovasi, bahan inovasi. Yang ini pula untuk tokoh-tokoh kepimpinan, guru-guru besar dan pengetua
bolehlah jadikan ini contoh model penyuraian. Jadi cikgu boleh ambil dekat sekolah cikgu, mesti ada lagi pondok bacaan ke ataupun ada teknik baru ya di sekolah yang orang lain tak buat. Hanya cikgu saja dapat idea tersebut, jadi bolehlah cikgu kongsikan di sini. Jangan cikgu ingat benda tu simple ya cikgu, kadang-kadang apa yang kita buat tu orang lain tak buat pun dah kira wow cikgu. Macam tu. Okey. Ini contoh ya, contoh penyuraian boleh gunakan untuk tokoh kepimpinan. Seterusnya, okey, ini juga ya untuk pusat sumber. Jadi kalau sekolah cikgu ya ada pusat sumber cikgu something different, ada sesuatu yang berbeza daripada orang lain, cikgu boleh gunakan juga untuk yang tokoh kepimpinan ya, untuk guru besar pengetua boleh tunjukkan contoh. Ini contoh di STKT Bharati ya, kami dalam proses ya untuk mewujudkan interaktif library. Okay. Kemudian dapatan. Okey, dapatan di sini, so ini contoh saja ya cikgu. Cikgu boleh gunakan cara-cara yang lain. Seboleh-bolehnya cikgu tunjukkan keberkesanan ataupun macam mana berjayanya inovasi cikgu bahan-bahan anda ya. Boleh gunakan data lain ke selain daripada ini. Ini contoh sahaja. Tapi pastikan ada ya dapatan dia untuk menunjukkan keberkesanan inovasi cikgu nanti ya. Ini untuk inovasi. Kalau kita pergi kepada tokoh-tokoh kepimpinan boleh tunjukkan ya, mungkin kehadiran murid ke, kalau bahagian hal ehwal murid, peratus kehadiran. Kalau kurikulum kita lihat pencapaian sebelum dan selepas. Kurikulum boleh lihat dari segi pencapaian murid dalam sekarang kita ada UASA kan, ujian akurasi akademik. Jadi guru-guru bolehlah gunakan untuk pengetua guru besar ya, tokoh pimpinan boleh gunakan data sesuai. Ini contoh cerita kejayaan. Okey, cerita kejayaan. Kita lihat ya macam mana bahan kita ni membantu orang lain. Jadi di situ saya pernah buat open classroom ya di YouTube dan juga perkongsian amalan terbaik dengan cikgu-cikgu di daerah Bangar Datuk dan juga pernah buat di daerah Manjung. Jadi cikgu-cikgu pun mesti ada, sekurang-kurangnya di sekolah kita ada buat ladap kan. Jadi kita boleh gunakan juga data dan bahan gambar tersebut untuk menunjukkan cerita kejayaan. Jadi bermulalah daripada sekolah ya cikgu. Kejayaan pun bermula daripada sekolah dan bahan tu macam mana kita berjaya. Mungkin di tempat-tempat lain cikgu pernah gunakan, cikgu pernah tunjuk. Jadi ada, cikgu boleh masukkan dalam video nanti. Semua ni dalam bentuk montaj ya cikgu. Nanti Cikgu Arwina akan tunjukkan. Okey, ini juga cerita kejayaan iaitu bahan kita tu macam mana kita rakan-rakan yang lain menggunakan bahan inovasi kita. Sebagai contohnya kalau cikgu buat untuk sains, macam mana rakan-rakan matematik ke menggunakan bahan cikgu. Bolehlah gunakan kalau ada kan. Kalau siapa yang ada bahan inovasi tu rakan-rakan lain ada gunakan, ambil gambar, boleh masukkan sebagai cerita kejayaan. Jadi bahan cikgu bukannya cikgu seorang je guna, untuk mata pelajaran lain pun boleh guna. Macam tu ya. Okay, ini adalah contoh potensi inovasi, iaitu bahan ini kita jadikan buku tata bahasa. Okay, modul self-access learning. Kemudian boleh gunakan untuk mata pelajaran yang lain. Kemudian kita bahan ini juga saya gunakan untuk calon-calon guru cemerlang ya. Kemudian saya share dekat amalan terbaik guru cemerlang. Okay, saya harap sampai sini cikgu-cikgu boleh faham ya. Sama juga untuk tokoh kepimpinan. Jadi aspek kejayaan ni untuk tokoh kepimpinan pun ada. Kalau bahagian HAM, macam mana contoh sekolah dapat peratus kehadiran yang tertinggi, so dapat anugerah. Okey. Boleh masukkan di sini. Kemudian dapat sijil sekolah yang sangat aktif, paling aktif. Boleh masukkan di bahagian cerita-cerita kejayaan ini. Okey, seterusnya kita lihat dari segi tindakan seterusnya ya. Jadi bahan inovasi kita ni lepas 8 aspek ini, yang ke-8 ialah apa tindakan susulan kita dengan bahan kita tersebut. Ataupun teknik kita. Contoh kita akan modifikasikan bahan tersebut
Okey, modifikasi contoh dari segi rupa bentuk dia terlalu besar, kita kecilkan dia ke saiz yang mudah alih, ataupun dia terlalu kecil, kita nak besarkan dia supaya orang lain boleh baca dengan jelas, ataupun tulisannya kurang jelas ke, kita boleh modifikasikan bahan tersebut. Kemudian bahan offline kita jadikan online, itu pun juga salah satu tindakan seterusnya. Kerana sekarang ni seboleh-bolehnya kita menggalakkan bahan-bahan secara online. Kalau cikgu ada bahan offline, kita boleh onlinekannya. Itu satu tindakan seterusnya perlu dinyatakan ya cikgu. 8 aspek tu perlu dinyatakan. Kemudian penambahbaikan aspek visual. Visual ni contoh gambar, warna ataupun rajah-rajah yang kita gunakan dalam bahan kita tu kita perbaik lagi. Kalau gambarnya kecil, contoh untuk murid-murid pemulihan, kita perlu gunakan gambar yang lebih besar supaya mereka mudah faham kan. Macam itulah dari segi tindakan seterusnya. Kemudian menerapkan nilai main semula. Jadi bahan kita ni seboleh-bolehnya perlu dimain semula. Bukan kita gunakan sekali sahaja, kemudian kita dah tak gunakan benda tu. Jadi bahan kita ni boleh digunakan untuk mata pelajaran yang lain juga. Okey, untuk tokoh kepimpinan pula, okey, bahagian tindakan seterusnya, cikgu atau guru besar, pengetua boleh terangkan tentang apa yang cikgu nak buat dengan teknik tersebut. Teknik dari aspek kurikulum, co-kurikulum dan juga hal ehwal murid. Kalau cikgu ambil cikgu buat satu langkah baru ya untuk menggalakkan murid hadir ke sekolah, contoh cikgu buat program guru penyayang di hadapan, mungkin cikgu buat satu aktiviti saja. Untuk tindakan seterusnya cikgu tambah lagi satu aktiviti. Jadi itu juga salah satu penambahbaikan yang kita buat. Okey, kemudian mungkin kita punya PBD tersebut, okey, untuk bahagian kurikulum, bahan-bahan PBD kita selalu isi offline kan. Mungkin cikgu ada template, borang transit atas talian pun boleh dijadikan sebagai yang something different yang cikgu buat, yang sekolah lain jarang buat. Kadang-kadang kita tahu tapi tak ada orang yang buat, tapi kita buat. Jadi bolehlah cikgu gunakan dia sebagai tindakan susulan. Okey, jadi cikgu saya harap dari situ itu adalah untuk video inovasi guru dan juga tokoh kepimpinan. Saya harap cikgu-cikgu faham ya. Okey, baik. Sekarang saya akan beralih pula kepada KMR. Nanti kalau cikgu ada soalan boleh tanya ya, boleh raise hands ataupun boleh hantar dekat chat box. Nanti kita akan kongsikan sama-sama lah pengalaman ataupun soalan cikgu. Nanti kita akan bincang. Okey, ini adalah untuk kandungan video KMR. Okey, menerusi kefahaman menerusi reka bentuk ya. Di sini pun kita akan ada montaj sekolah sebab ini dalam dia akan melibatkan panitia yang banyak ya, bukan satu atau dua, saya rasa melebihi 5 panitia, melebihi 3 atau 5 panitia. Kalau tak silap saya lah, boleh lihat di Smart Inventor kita, ada link di situ ya, boleh lihat berapa panitia yang perlu terlibat. Jadi kita mulakan dengan montaj sekolah, kenalkan sekolah dulu, okey, boleh serba sedikit, boleh buat perkenalan tentang sekolah, kemudian merungkai, okey, kemudian kita akan merungkai di SKP, iaitu kita akan cari standard kandungan, standard pembelajaran dan objektif pembelajaran yang akan digunakan untuk KMR nanti. Jadi adalah catatan dia, nanti saya akan tunjukkan macam mana kita perlu catat dia setiap, contoh kalau cikgu guna bahasa Melayu, RBT dengan sains, jadi setiap satu mata pelajaran tersebut perlu ada standard kandungan, standard pembelajaran dan juga objektif, dan juga TP6 tu perlu dimasukkan dalam video tu. Ini saya bincang tentang video ya, dalam video ni perlu masukkan yang 1 point berapa, 2 point berapa tu. Kemudian masalah yang dikenal pasti. Okey, masalah tu apa yang bahan kita tu nak atasi ya, contoh macam inovasi tadi jugalah. Ada yang akan buat model kan, model untuk mengatasi masalah gelanggang kan, yang sekolah semalam tu SK, dia mengatasi masalah gelanggang kan, jadi macam itulah. Kemudian bahan reka bentuk tu perlu ditunjukkan, dan kalau seboleh-bolehnya murid ataupun cikgu, selalu muridlah memperkenalkan bahan reka bentuk tersebut.
Kemudian ada penerangan dan langkah pelaksanaan. Jadi setiap satu mata pelajaran tu perlu diterangkan macam mana kita mulakan bahan tersebut daripada merungkai DSKP ke arah masalah dikenal pasti objektif semua tu. Setiap step tu perlu ditunjukkan secara ringkas dan mudah difahami dalam video tersebut ya. Yang hujung sekali kita ada showcase murid. Itu sangat penting ya. Bahan yang murid tu wujudkan tu ya, reka bentuk dia tu perlu dipersembahkan. Maksudnya murid perlu buat maybe gallery walk ataupun dia present dalam kelas atau buat dia something, dia akan membentangkan bahan tersebut kepada orang lain. Ya, barulah dia boleh mencapai titik 6 bila murid boleh ada kemahiran untuk berkongsi idea. Okey, ini adalah contoh, okey, bukan contoh yang baru ya, contoh daripada video semalam ya, SK semalam tadi. Okey, ini adalah model yang mereka tunjukkan ya, padang sasar memanah. Okey, kalau cikgu nak video penuh boleh tonton di Smart Inventor kita. Dah ada dah link dan juga bahan-bahan semalam ya, KMR tu sudah dimasukkan, boleh explore. Jadi di situ kita lihat dia ada empat orang murid tu dia explain macam mana bahan tersebut digunakan, direka dan juga digunakan. Kemudian di situ kita lihat SP 3.5.2 mencatat maklumat daripada pelbagai sumber dalam bentuk grafik. Macam itulah nanti dalam video kita, setiap DSKP yang kita merungkai DSKP itu perlu dimasukkan dalam video. Jadi SP berapa yang kita gunakan, SP dan SK berapa yang kita gunakan dalam pelaksanaan KMR ini. Untuk setiap subjek cikgu, kalau cikgu guna 5 mata pelajaran, jadi 5 mata pelajaran tersebut perlu dinyatakan. Kalau cikgu guna 6, 7, setiap satu tu kena ada SK, SP dan setiap tu akan ada bukti. So murid dalam SP, SK ni dia buat apa langkah dia. Jadi ada video, ada gambar-gambar berkaitan lah langkah-langkah pelaksanaan. Kemudian yang TP6, ini adalah perlu dinyatakan dalam video tersebut. Kalau kita lihat dengan yang tengah-tengah tu kan, dalam gambar tu, murid-murid tengah explain macam mana mereka bentuk bahan model padang memanah tersebut. Jadi masalah mereka tu, mereka tak ada padang memanah. Jadi ya, bahan reka bentuk mereka ni membantu untuk mengatasi masalah padang memanah tersebut. Okey cikgu, itu serba sedikit tentang video KMR. Jadi untuk pertanyaan, saya inform di sini ya. Untuk bahagian anugerah inovasi dan guru dan juga tokoh-tokoh kepimpinan, anda boleh rujuk siapa-siapa saja pegawai SISC Plus. Untuk yang KMR ya, video KMR, nanti boleh rujuk juga Encik Helmi jika ada sebarang pertanyaan. Jadi itu sahajalah serba sedikit perkongsian daripada saya. Jadi saya buka untuk sebarang pertanyaan. Kalau siapa-siapa nak bertanya, kalau tidak saya akan serahkan kepada pengerusi majlis. Ada pertanyaan cikgu? Jadi 8 aspek tu untuk video inovasi dan KMR sama saja. Okey. Okey, terima kasih Cikgu Maha dengan Cikgu Sia cakap mereka menyatakan jelaslah faham dengan apa yang perlu ada dalam video. Baiklah, dengan itu saya serahkan semula majlis kepada pengerusi majlis untuk memberi laluan. Yang diberikan dapat membantu para guru untuk menghasilkan video yang menepati kriteria anugerah guru tahun 2023. Okey, jika tiada soalan dengan itu,
telah selesai berbangkit pada petang ini dan terima kasih diucapkan kepada semua peserta kerana sudi meluangkan masa menghadiri bangkit pada petang ini dan diingatkan supaya untuk mengisi kehadiran pada ruangan chat di paparan. Okey, terima kasih.